Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya mau masak kuih penyaram. Okey, kuih penyaram ni untuk yang baru mulai belajar resepi ni, saya syorkan guna 2 cawan penuh gula ya. 2 cawan penuh. 2 cawan penuh ni tidak, maksudnya di sini kurang risiko untuk penyaram kamu ni tidak jadi. Maksudnya akan jadi ya kalau cara dia peram 1 malam. Okey, saya guna air daun pandan yang saya blender. Daun pandan tu 6 dan saya gunting-guntingkan kecil-kecil, campurkan dengan 1 penutup kecil berwarna hijau, kemudian saya blend. Okey, dan 2 cawan air biasa. Okey, boleh pakai air masak atau air penapis air ya. Seterusnya, yang ini adalah tepung gandum 2 cawan. Saya pakai 2 cawan sama semuanya. Cawan yang seperti saya tunjukkan, cawan pink ini ya. Saya guna sukatan cawan yang sama setiap adunan. Tepung 2 cawan, tepung biasa ya, dan tepung beras 2 cawan. Okey, first step, masukkan air 2 cawan, air biasa. Kemudian saya masukkan gula. Okey, gula 2 cawan. Kemudian kacau rata sampai gula tersebut cair ya, sampai tiada ketulan gula. Okey, sampai gula tu betul-betul sebati ya, hancur sebati dalam air. Kemudian masukkan tepung. Tepung ni kita boleh mix ya. Kita pakai mixer lagi mudah. Okey, ataupun kita just gaul-gaulkan dengan senduk sampai dia tidak berketul ya, sampai adunan tepung ni tidak berketul. Aduk sampai sebati, sampai betul-betul adunan tepung tersebut sebati dan tidak ada yang berketul-ketul. Setelah adunan cair ya, tidak ada yang berketul dan sebati lembut, bolehlah kita masukkan air daun pandan tadi yang telah ditapis ya. Masukkan air pandan secara perlahan-lahan. Biasanya kita hanya perlukan dalam setengah cawan, membolehkan kita punya adunan tu sempurna ya. Kita kacau-kacau, masukkan secara perlahan-lahan sampai cairan itu betul-betul lembut seperti ini, cair lembut. Okey, tapi dia dalam masa cairan lembut dia masih pekat sedikit ya. Kemudian kita akan peram. Selepas kita siap adun semuanya, kita akan peram, maksudnya simpan dalam peti sejuk semalaman ya, 24 jam. Selepas simpan di dalam peti sejuk, keesokannya kita keluarkan. Jangan kacau ya, terus masak. Pastikan api kuali mesti panas semuanya, baru masukkan adunan seperti ini. Jangan tarik-tarik ya, just nice masukkan di dalam kuali. Pastikan kuali kena betul-betul panas. Bila panas, slowkan api, kemudian baru masukkan cairan adunan tersebut ya. Kemudian kita pusing-pusingkan. Kena ikut betul-betul ya, untuk jadikan kita punya adunan ni menjadi topik dia ya. Cucuk di tengah-tengah dia. Kalau kamu tiada penyucuk sate yang tajam kayu tu, kamu cucuk dengan garpu. Setelah masak, kamu terbalikkan seperti biasa ya. Kalau macam saya jenis yang suka rangup, kamu boleh
masak tambahkan masam sampai dia jadi kekuningannya, sebab lagi rangup lagi sedap. Boleh tengok kan topik dia tu jadi sebab cara masak tu betul. Boleh tengok dia punya topik, lekukan dia tu ada, bermakna kamu punya penyaram tu jadi. Baik, di sini saya akan tunjuk beberapa tips untuk masak penyaram yang baru mau mencuba ya. Kalau ada lekukan dia, topik dia, bermakna jadi. Kalau yang ini masalah dia adunan sama tapi cara salah, akan jadi macam begini. Tidak jadi topik dia ya. Sebab saya goreng yang sebelah ni, yang tiada topik dia ni, api kurang panas, kuali tu kurang panas, api sederhana. Okey. Kuali belum panas, api belum panas terlampau, saya masukkan awal adunan. So dia tidak jadi. Jadi teknik untuk menggoreng tu kena betul ya. Pastikan api betul-betul panas. Kemudian slowkan api, baru masukkan cairan adunan kuih tersebut. Kalau kita masukkan awal tanpa kita set up, tanpa kita adjust, api tu betul-betul sempurna, kuali betul-betul belum panas, kamu masukkan, dia jadi macam tu. Okey, ini pula gambar yang ini, video yang ini saya tunjuk ialah derhaka dengan resepi. Maksud derhaka dengan resepi ni, resepi sepatutnya 2 cawan, saya jadikan 1 cawan. Okay, bila kita derhaka dengan resepi, dia akan jadi macam ni guys. Dia tidak akan jadi topik dia. Kuih penyaram ni sangat mudah, simple resepi dia. Tapi untuk membuat kena teliti ya, kena teliti. Kalau baru mau mencuba, saya syorkan pakailah gula 2 cawan. Sebab bila kuih penyaram kita ni kurang gula, dia tidak akan jadi topik dia ya. Tidak akan jadi. Kurang gula pun boleh mengakibatkan kuih penyaram ni, bentuk kuih penyaram ni tidak akan jadi ya guys. Jadi kena teliti, ikut betul-betul step yang tertera ya. Selain itu, tips yang seterusnya, kuali. Penggunaan kuali kecil amat-amat digalakkannya untuk memudahkan penyaram kamu tu dimasak.